kehilangan pesawat ini semakin mendapat perhatian di media sosial, dan untuk melihat kepada perkembangan tersebut, kita bersama dengan wartawan atau rakan tugas saya Zulfitri Yusof yang telah pun bersedia. Zul, saya rasa kita nak tahu pertama sekali, Zul, etika nak retweet sesebuah berita itu, nak menyampaikan sesebuah berita dan juga mensahihkan sesebuah berita tersebut dalam laman web Twitter contohnya. Ramai yang menggunakan ataupun menyalahgunakan nama-nama agensi berita. Saya rasa ini patut dihentikan kerana ia menyukarkan usaha untuk mencari dan menyelamat. Sebenarnya Rizal, kalau kita lihat sebenarnya sepanjang tahun ini pengguna media sosial sikit sebanyak sudah belajar untuk mendapatkan sumber maklumat yang sahih. Akan tapi jumlahnya masih lagi kecil kerana kita faham bahawa masing-masing teruja untuk menjadi orang yang pertama menyampaikan maklumat. Dan itu yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Dan antara perkara yang dapat kita lihat, Rizal, sebenarnya apabila berita ini diketahui umum sekitar jam 11 pagi tadi, antara portal ataupun antara laman web yang mendapat perhatian umum ialah Flight Radar 24, dan ini juga antara informasi dan juga perkara yang didapati oleh masyarakat dan termasuk kita di agensi-agensi berita, di mana pesawat ini hilang pada aras ketinggian 32,000 kaki. Dan malah lebih daripada itu, ramai juga ingin mencuba dan memahami persekitaran kawasan tersebut bagaimana, dan juga antara perkara yang mendapat perhatian juga apabila portal berita di Detik dan juga beberapa portal berita Indonesia mengeluarkan senarai nama penumpang-penumpang yang berada dalam penerbangan tersebut. Dan juga dari sini ada beberapa fakta yang dapat kita kongsikan bersama. Antaranya ialah benar seperti kata Kapten Nik Uslan tadi, bahawa pesawat ini adalah pesawat yang masih lagi baru, di mana penerbangan pertamanya dicatatkan pada 25 September 2008, dan sebelum penerbangan dari Surabaya ke Singapura, pesawat tersebut melakukan penerbangan daripada Singapura ke Semarang, dan sebelum itu ialah pada 10 November, dan penerbangan daripada Denpasar Bali ke Surabaya. Itu antara fakta-fakta yang kita dapat. Berada di kawasan yang persekitaran ataupun penerbangan di Indonesia. Okay. Kalau dapat difaham daripada data yang kita dapat. Dan selain daripada itu, perkara yang mendapat perhatian juga apabila Kompas.com mengatakan bahawa, memetik kenyataan bahawa jika masih lagi terbang pesawat ini, pesawat tersebut hanya memiliki bahan bakar sekitar 4 jam 40 minit, dan ini sudah melebihi, sehingga detik ini sudah melebihi bahan bakar yang dibekalkan terhadap pesawat ini. Dan ini satu contoh yang dapat kita berikan, Rizal. Sebenarnya apabila kita cuba untuk berkongsi, untuk retweet dan juga untuk mendapatkan maklumat yang sahih, perlu ada tweet ataupun perlu ada informasi seperti ini. Ada maklumat dan juga ada pautannya sekali. Dan ini juga mendapat perhatian di media sosial, di mana ramai yang berkongsikan tips untuk berkongsi maklumat, khususnya pada waktu-waktu ini. Antara lain, kalau dilihat di media sosial yang banyak dikongsikan ialah tips apabila breaking news seperti ini. Antara lain ialah jangan menggunakan informasi daripada sumber yang tidak pasti. Kerana ini sering terjadi kerana mendapat maklumat daripada rakan yang begini, A ke B dan sebagainya, tanpa satu maklumat yang pasti. Dan juga jangan sebarkan informasi yang mendakwa dipetik dari sumber berita tetapi tiada pautan di sebaliknya. Dan ini sering kali berlaku. Malah nama seorang ini pun sering digunakan juga. Jangan retweet, kerana kadang-kadang dengan tindakan retweet akan memberikan implikasi yang besar termasuk kepada kita sendiri, kerana kita menyebarkan berita yang tidak sahih. Dan sebagai pengguna media sosial juga penting untuk mendapatkan dan juga melakukan perbandingan beberapa sumber informasi tersebut daripada pelbagai sumber yang berbeza. Dan sudah pasti pray for QZ8501 menjadi perhatian di media sosial, kerana kalau dilihat daripada tweet-tweet yang tersebar ataupun yang dikongsikan di media sosial, masih lagi ramai yang terkejut dan juga mendoakan keselamatan semua yang terlibat dalam aspek ini, dan juga meminta privasi ahli keluarga dan juga mereka yang terlibat dalam perkara ini dihormati dalam aspek itu, Rizal. Saya rasa kita telah melihat kepada dua contoh insiden yang sama, iaitu MH370 pada Mac lepas dan seterusnya pada Julai lepas MH17, di mana satu berita buruk menimpa. Dan saya rasa semakin lama semakin pengguna media sosial semakin bijak dalam menguruskan maklumat yang disebarkan semula melalui Twitter. Dan tahu bagaimana untuk mencari maklumat yang sahih. Akan tetapi suka juga untuk kita ingatkan bahawa perkara ini masih perlu diingatkan bahawa jangan kongsi informasi yang tidak sahih. Dan juga satu perkara, Rizal, sebenarnya kalau dilihat kepada trend di media sosial, aktiviti atau perkara atau berita yang paling sensasi itu perlu mendapat kepastian semula, kerana kadang-kadang berita yang terlampau sensasi selalunya tidak benar, dan juga walaupun disertakan dengan gambar itu akan dimudah atau sudah diedit terlebih dahulu. Jadi berhati-hati dalam menyampaikan dan juga retweet dan juga share maklumat itu, Rizal. Okey, tentunya terima kasih Zulfitri.